Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Tengku Natika dari Kumpulan 6 akan membentangkan topik kami iaitu LGBT yang bertajuk kesedaran isu LGBT di kalangan siswa dan siswi. Okay. Soalan pertama, apakah itu LGBT? LGBT ialah menunjukkan golongan kaum yang merupakan lesbian, gay, transgender dan bisexual. Malah ada kali ini tambah queer menjadi LGBTQ. Dalam secara ringkas, LGBT ni adalah golongan-golongan yang menyukai sesama gender sesama dan ini menukar jantina asal. Okey, seterusnya pendedahan tentang LGBT terhadap kanak-kanak. Okey, dalam isu ini ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting dalam mengajar anak tentang LGBT pada usia awal supaya mereka tidak terlibat dalam gejala yang tidak bersosial ini. Kemudian ajarkan mereka juga hukum LGBT ini di dalam agama kita, itu agama Islam, kerana agama sangat melarang umatnya untuk hubungan sejenis ataupun menukar jantina ini. Selain itu, didik juga anak tentang gangguan seksual yang mungkin terjadi di antara kalangan mereka, di kalangan kawan-kawan mereka di sekolah ataupun di tempat bermain seperti taman, dan supaya mereka berani mengatakan tidak apabila berlakunya situasi-situasi yang sebegini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firas Nafal. Saya daripada kelas DITB 2, Diploma Perniagaan Antarabangsa. So pada hari ini saya akan membincangkan tentang slide saya tentang pendidikan dalam LGBT. So seperti mana kita tahu, pendidikan dan ilmu ni sangat penting dalam hidup kita. Dan kita juga perlulah belajar tentang keburukan LGBT ni daripada kecil lagi. Kita perlu tahu dia punya kesalahan dan apa efek dia kepada diri kita dan komuniti sekeliling. Daripada saat kecil, ibu bapa dan ataupun penjaga perlulah mengajar anak-anak mereka ataupun asuhan mereka tentang LGBT ni supaya bila kita dah besar nanti kita boleh berfikir dengan lebih waras dan tahu bahawa benda itu adalah haram dan salah di sisi undang-undang dan di sisi Islam. Selain itu, pihak kerajaan ataupun pihak institut pendidikan seperti sekolah, tadika, universiti perlulah menitik beratkan tentang kesalahan LGBT ni di dalam hidup setiap individu. Seterusnya, kita juga tahu bahawa di dalam Al-Quran telah menetapkan bahawa LGBT ni, benda LGBT ni adalah haram daripada dulu lagi. Telah yang kita tahu dia Allah telah beritahu tentang perkauman Nabi Lut yang melanggar larangan Allah mengikut apa yang ada sampai sekarang, iaitu LGBT. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Diskriminasi terhadap golongan LGBT seringkali membawa pelbagai cabaran seperti dipandang rendah dan dihina. Ini boleh menyebabkan masalah kesihatan mental termasuk kebimbangan, kemurungan dan pemikiran untuk membunuh diri. Mereka juga menghadapi cabaran untuk menerima diri dan membangun identiti yang positif. Ini boleh mempengaruhi tahap keyakinan diri dan kebahagiaan mereka. Seterusnya, cabaran golongan LGBT ini berpunca daripada homofobia dan transfobia, iaitu sikap atau tingkah laku yang membenci, menolak atau mendiskriminasi individu berdasarkan orientasi seksual dan orientasi dan identiti gender mereka. Homofobia dan transfobia menyebabkan diskriminasi sosial terhadap individu LGBT. Masyarakat yang tidak menerima cenderung memandang rendah atau mengecualikan golongan ini, mencipta perasaan terpinggir dan tidak diterima. Berdasarkan soalan bertujuh, adakah anda setuju dan terima terhadap golongan LGBT ini? Dekat sini, ramai yang tidak setuju dan memberi alasan berlawanan dari ajaran agama dan kerana ia susah, kerana ia larangan Tuhan. Ya, akan tetapi kita cenderung melihat diri kita lebih tinggi dari segi moral daripada orang lain. Dan apabila kita melihat seseorang melakukan apa yang kita anggap sebagai dosa atau kesilapan, ia membuat kita rasa lebih baik daripada diri kita sendiri. Maka kita haruslah sedar diri dan jangan terlalu menilai orang. Berdasarkan nombor 8 pula, macam manakah cara anda menjadi sekutu yang baik terhadap golongan LGBT? Dekat sini,
Ramai majoriti yang memilih warna biru, iaitu menghormat dan tidak menilai mereka hanya dengan seksual orientasi mereka. Alhamdulillah. Maka tapi sekutu dari mereka memilih warna oranye. Warna oranye iaitu membuli mereka. Hal ini selalunya berpunca daripada kebencian terhadap mereka yang berbeza. Macam dia nampak orang yang berbeza daripada masyarakat normal. Sepatutnya orang suka yang berlainan jantina, tapi dia suka yang sama jantina. Maka dia rasa benci. So, mereka akan membuli golongan LGBT ini untuk merasa kepuasan diri mereka. Setengah orang membuli individu LGBT mungkin kerana mereka tidak faham atau tidak boleh terima, tidak setuju dengan identiti atau ekspresi mereka. Jadi, adalah penting untuk kita menggalakkan pemahaman, penerimaan dan pendidikan untuk kita memerangi diskriminasi dan mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif. Okey, persoalan yang selalu timbul adalah bolehkah kita berkawan dengan golongan LGBT? Jawapannya boleh. Kerana berkawan dengan golongan LGBT ini sebenarnya kita memberi impak yang besar sebagai seorang kawan. Kerana kita boleh memberi mereka motivation, seperti menasihati mereka, memberi mereka jalan, instead of kita menghina ataupun mempalaukan mereka. Dan kita pun sebenarnya sebagai seorang kawan, kita tak boleh judge mereka kerana kita tak tahu apa yang jadi pada masa lampau mereka sampai mereka ingin ataupun mempunyai perasaan kepada sesama jenis. Bagi slide saya pula ialah tentang gender orientasi dan gender equality. Siapa sebenarnya diri anda dan siapa yang anda hendak jadi. Jadi bagi pendapat saya, LGBTQ ialah gejala yang yang didorong daripada kekeliruan identiti yang membuatkan kita sendiri tanpa sedar menjadi cenderung untuk berubah haluan dan menyukai sesama sejenis. Terima kasih. Banyak kes masalah mental daripada kalangan golongan LGBT ini disebabkan oleh apa yang orang sekeliling cakap, apa yang persekitaran cakap. So persekitaran tu haruslah kita menukarkan mindset mereka untuk menjadi lebih profesional ataupun lebih baik dan mempunyai banyak penambahbaikan. So seterusnya kita haruslah memberi keprihatinan ataupun memberi langkah yang lebih efisien. Macam mana cara kita hendak membimbing golongan LGBT ini, kerana mereka seharusnya dan mereka mempunyai hak yang kukuh seperti manusia lain untuk memiliki fizikal dan mental yang mantap dan sihat. Oleh itu, kita haruslah membawa mereka, memberi keprihatinan yang lebih supaya mereka tidak merasa keseorangan dan mempunyai tujuan hidup mereka sendiri. Assalamualaikum, nama saya Nur Harisha Azlana. Saya akan terangkan tentang faktor orang itu terjerumus dalam LGBT. Yang pertama adalah pengaruh media sosial seperti influencer yang memberi impak negatif kepada seseorang tersebut seperti mengadakan hubungan sesama sejenis. Selain itu, movie atau drama yang mereka tonton mungkin juga ada unsur LGBT dan membuat mereka tertarik dengan hubungan LGBT itu. Pertama adalah pengaruh rakan sebagainya yang mungkin mengajak mereka untuk berhibur secara bebas tanpa batas. Selain itu, ibu bapa yang menyokong apa yang mereka lakukan dan menganggap benda itu betul, dan ibu bapa yang tidak mengambil peduli tentang apa yang anak mereka lakukan, antara itu betul ataupun salah, dan hanya lepas tangan dengan tanggungjawab mereka. Itu saja.